Hai semua. So dalam video kali ini saya akan tunjukkan jawapan bagi soalan 1B. Jadi mari kita cuba tengok apa soalan dia. Find the general solution for the following differential equation. Jadi soalan ini sebenarnya ialah open problem. Open problem maksud di sini ialah kita kena fikirkan apa metod yang sesuai untuk selesaikan soalan ini. Jadi kita dah belajar linear separable method, linear method, exact method, Bernoulli method, lepas tu homogeneous method. So ini ialah metod-metod yang kita pernah belajar. Jadi dalam metod-metod yang kita belajar ni dia akan kena lah, okay? Kita kena cari mana yang paling sesuai. Okey, jadi mari kita tengok apa jawapan untuk yang Roman 1 ni. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang ini kalau kita tengok, okay, Roman 1 ni dia ada darab dengan bahagi je. Okay, 1 bahagi eksponen 2x tambah x kuasa 4 kali dengan dy dx sama dengan eksponen negatif 2y. So kalau diperhatikan di sini, dia ada darab dan bahagi sahaja. Jadi kalau dia ada darab dan bahagi, maksudnya kita boleh nampak yang ini confirm akan jadi separable method. So method yang paling kena dekat sini ialah separable method. Jadi saya nak guna separable method untuk selesaikan soalan nombor 1 ni. Okey. Dan tambah dekat sini pun dia okey. Kenapa dia tambah ni okey? Sebab dia ada x dengan x je. Dia bukannya x dengan y. Jadi still ini ialah separable method. Jadi mari kita tengok jawapan dia. Okey, jadi soalan 1. Okey, kita tengok soalan dia. So, dia start dengan 1 over eksponen 2x tambah x power 4 dy dx adalah sama dengan eksponen negatif 2y. Okey, ini soalan dia. Jadi, mari kita carikan dia punya, mari kita gunakan separable method. So, kalau kita nak guna separable method, maksudnya kita kena split the dy and dx. Jadi, dekat sini saya nak letakkan 1 over eksponen 2x plus x power 4 dy sama dengan eksponen negatif 2y dx. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, dia ada masalah sikit. Sebab apa? Sebab dekat tempat y ada x, dekat tempat x ada y. Jadi ini ada masalah sikit. Jadi kita kena modify dia supaya y duduk dekat tempat y, x duduk dekat tempat x. Jadi saya nak tukarkan, maksudnya tukar ni maksudnya kita tukar tempat lah. Okey, yang ini darab, pindah sana jadi bahagi. So 1 over eksponen negatif 2y dy adalah sama dengan, okay, lepas tu yang ini bahagi, 1 over eksponen ni ialah bahagi, jadi kita pindah dia jadi darab. So sini saya nak letak eksponen 2x tambah x kuasa 4 dx. Jadi kita dah pindah lah, okay, yang eksponen negatif 2y dah pindah sini jadi bahagi, yang eksponen 2x ialah bahagi tu pindah sana dia jadi darab. Okey. Jadi kita dah dapat dah dia punya form dia. Next tu kita try integrate. So integrate 1 over eksponen negatif 2y dy sama dengan eksponen 2x tambah x kuasa 4 dx. Jadi kita try buat integration lah. Okey, bila kita dah masuk integration ni, dia tahu dia ada 1 over eksponen. Jadi kita kena bagi dia kuasa negatif atau kuasa positif dekat sini. So since yang ini dia ada kuasa negatif, jadi kalau kita bawa dia ke atas, dia akan jadi kuasa positif. Jadi kita akan dapat eksponen negatif positif lah 2y. Asalnya dia kena jadi negatif. Contohnya 1 over x. 1 over x patutnya kita akan dapat negatif 1. Tapi kalau kita ada negatif 1, maksudnya dia akan jadi negatif 1, negatif 1. Macam tu lah. Jadi negatif dia akan jadi positif. So tinggal x je. Itu yang saya maksudkan. Saya dekat sini, apa yang saya nak tulis dekat sini ialah bila dia negatif 1, jadi dia akan jadi positif 1. Dia akan jadi x. Maksudnya kuasa dia jadi 1. So itu yang saya buat kat sini. 1 over eksponen negatif 2y ni dia jadi positif 2y dy sama dengan eksponen 2x tambah x kuasa 4 dx. Jadi kita
integrate one by one. So bila kita integrate exponent 2y, kita akan dapat 2y divided by 2. Dan bila kita integrate exponent 2x divided by 2. Okay, last kali yang ini kita akan dapat x power of 5 over 5 plus c. Okay, jadi ini yang kita dapatlah. Okay, lepas itu kalau kita perhatikan di sini, kita dekat sini semua ada pecahan. Jadi kalau boleh kita nak hapuskan pecahan lah. Okay, so saya nak darab semua dengan 10. Kenapa darab 10? Sebab dia ada 2 dengan 5. So 2 kali 5 dapat 10, jadi kita kali semua dengan 10. Okay, jadi bila kali dengan 10, saya akan dapat 5 eksponen 2y sama dengan 5 eksponen 2x tambah 2x kuasa 5 tambah c. Okay, so itu adalah jawapan yang kita cari dah. Okay, jadi kita berhenti sampai sini. Okay, so saya dah selesaikan soalan nombor 1. Okay, next ni kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, mari kita cuba tengok apa jawapan untuk soalan 2. Okay, soalan 2 ialah okay, 4s square tambah 3s square y kuasa 2 dx tambah 2s kuasa 3 y kuasa y dy sama dengan kosong. So ini soalan dia. Okey, jadi dekat kes ni, dalam kes ni, apa yang saya boleh perhatikan ialah x dia ada kuasa, y dia ada kuasa, semua ni dia ada, x dengan y ni pun ada, dan kuasa-kuasa ni kalau kita perhatikan dia tak sama. Okey, kuasa maksimum dia tak sama. So bila dia tak sama, dia ada dua possibility lah. Okey, so kalau dia sama, okey, dia akan jadi homogeneous. Kalau dia tak sama, dia akan jadi exact method. Maksudnya sekarang kita nak pergi kepada exact method sebab dia punya power semua ni tak sama. Okey, kalau kita nak guna exact method, so sekarang ni saya nak sambung kepada exact method. Okey, ini yang saya boleh nampak. Ini dalam kes ni bila dia ada macam ni, yang x, y ni duduk sama macam ni, maksudnya ini most probably dia akan pergi exact method. Okay, so since saya dah buat ni, jadi saya fikirkan ni exact method. Exact method ni kita kena proof dia punya partial dia. Okay, jadi sebelum kita nak proof, kita pilih dulu siapa P, siapa Q. Jadi dekat sini, siapa yang ada dx, so dia ialah P. Siapa yang ada dy, dia ialah Q. Okay, jadi bila saya labelkan ni, so Pxy adalah sama dengan 4s kuasa 2 tambah 3s kuasa 2 y kuasa 2. So ini ialah P dia. Lepas tu yang Q dia ialah sama dengan 2s kuasa 3 dengan y. Okay, so ini saya dah buat labeling dia. So next tu kita kena proceed untuk dia punya partial. Okay, jadi saya nak buat partial dia. So kalau kita P ni, kalau dia punya ialah dx, maksudnya kita kena differentiate respect to y. Okay, itu ialah dia punya step dia. Okay, kalau P itu ialah dx, maksudnya kita kena differentiate respect to y. Partial kita daripada y. Jadi bila saya differentiate respect to y, okay, jadi saya tengok yang ini lah. Saya tengok yang ini. Jadi dia kena fokus pada y lah. Okay, jadi 4s kuasa 2 ialah constant, jadi dia akan jadi kosong. Tambah, okay, 3s kuasa 2, y kuasa 2, jadi 3s kuasa 2 dia akan jadi constant. Yang saya punya fokus ialah y kuasa 2, so y kuasa 2 kita differentiate, dia akan dapat 2y. Jadi kita akan dapat 3 kali 2 dapat 6s kuasa 2y. Okay, so kita dah dapat dah partial untuk P. Okay, next tu kita pergi kepada Q pula. Okay, next tu kita pergi kepada Q. So Q ni ialah respect to x. Macam mana saya tahu dia kena pergi kepada respect to x? Sebab dia ialah dy. So dy ni kena differentiate respect to x. Okay, jadi saya ambil dia punya 2s kuasa 3 y ni. So kita nak differentiate x. Jadi bila kita differentiate x, maksudnya 2 kali 3 dia dapat 6. S kuasa 2 dan y dekat belakang tu dia stay lah. Okay, 3 kali 2 dapat 6. Jadi S kuasa 2
dan Y. Okay, bila differentiate yang Q dia. Okay, Q dia, so ini kita differentiate X je. So 3 kali 2 dapat 6 S kuasa 2 lah. Lepas tu Y ni stay. Okay, jadi kalau kita perhatikan di sini, partial dia adalah sama. Okay, so maka kita boleh buat conclusion di mana dia punya P tu dengan dia punya Q tu adalah sama, di mana jawapan dia 6S square Y. Okay, jadi bila kita dah buat benda ni, maksudnya apa? Maksudnya dia dah confirm kita kena selesai guna exact method. Sebab dua jawapan ni dapat sama. Okay, jadi kita confirm boleh buat dengan exact method. Jadi kalau nak buat dengan exact method, maksudnya kita kena bagi F1. Okay, apa formula dia? F1 adalah sama dengan integrate P dx. Lepas tu F2 adalah sama dengan integrate Q dy. Okay, macam mana saya tahu yang ni? Kita follow dia punya equation dia. So P dx, Q dy. So F1, F2. Okay, jadi kita masukkan apa dia punya ni lah. Okay, jadi kita masukkan dia punya P dia. So F1 adalah sama dengan, so bila saya masukkan dia punya ni, so ini kita akan dapat 4S kuasa 2 tambah 3S kuasa 2 Y kuasa 2 dx. Jadi bila saya integrate dia respect to X, jadi kita cari yang ada X. Jadi 4S kuasa 2 dia akan jadi 4S kuasa 3 bahagi 3 tambah 3S kuasa 3 bahagi 3 Y kuasa 2 tambah C. So kita integrate respect to X, jadi kita fokus yang X je. Okay, dan kita simplify. So yang ni 4 dengan 3 tak boleh simplify. So 4 per 3 S kuasa 3 dan 3 dengan 3 kena potong. So S kuasa 3 Y kuasa 2 tambah C. Okay, jadi kita dah berjaya integrate P dia. Okay, next tu kita pergi kepada F2. Integrate Q. Okay, so integrate Q. Q ialah apa? 2S kuasa 3 Y dy. Okay, so kita try integrate untuk 2S kuasa 3Y lah. Okay, jadi kalau saya integrate, sekarang saya punya fokus ialah Y. Jadi saya fokus pada Y je. So 2S kuasa 3 ialah constant. Y akan jadi Y kuasa 2 per 2 tambah dengan C. Dan bila nampak macam ni, 2 dengan 2 boleh cancel. Jadi S kuasa 3, Y kuasa 2 tambah C. Okay, so kita dah berjaya selesaikan F1 dengan F2. So last kali kita kena carikan apa F dia. So macam mana saya nak cari F dia? First kali kita copy balik apa yang ada dalam F1. Sama ni kita copy balik apa yang ada dalam F1 kecuali C dia. C tu tak perlu dulu. So kita copy balik. So kita akan dapat 4 per 3. Okay, S kuasa 3 tambah S kuasa 3 Y kuasa 2. So saya dah copy apa yang ada dalam F1. Okey, lepas itu saya pergi kepada F2. Kebetulan yang ada dalam F1 ni ada juga dekat F2. Kalau kita perhatikan S kuasa 3 Y kuasa 2. So sebenarnya dia ada repetition dalam F1 dengan F2. Kalau dia dah repeat dan tak ada yang selain daripada yang ada dekat F1 ni, jadi kita buat conclusion, kita tutup lah. Okay, kalau dia tak ada dah, ini je ada kan, yang lain tu terus tambah C kan. Jadi kita dah tutup. Jadi F2 ni dah ada dekat jawapan F. Jadi kita terus tutup. So inilah jawapan akhir dia. Okay, jadi kita terus dapat jawapan untuk F dia. Dan F ni ialah jawapan untuk kita punya differential equation yang atas tadi itu. Jadi saya berhenti sampai sini untuk video ni dan thank you.